Okey, saya rekod sekejap. Baik, apa sebenarnya tujuan saya untuk memberikan wacana ni, perbincangan ini tentang tajuk menghasilkan sebuah tulisan yang baik. Kerana saya sebenarnya bila saya baca esei yang anda tulis itu, ada setengah yang baik, yang mendapat mungkin markah A minus dan sebagainya. Sebenarnya bila saya terbaca tulisan anda itu, terdetik dalam hati saya bahawa anda sebenarnya boleh menulis. Yang saya maksudkan boleh menulis ini bukan menulis sebuah esei yang baik sahaja, tetapi anda mampu menulis untuk sebuah artikel, untuk buat dalam buku, bahkan mungkin untuk sebuah buku pun sebenarnya. Cuma mungkin anda tidak menyedari potensi anda. Bahawa dalam ya. Ada doktor dekat. Doktornya. Tak apa jelas. Macam mana tu? Saya tersekat-sekat suara doktor. Suara tersekat pula. Alamak. Apa yang sedang berlaku? Semua orang macam tu dengan suara saya? Okey je. Tak sekat pun. Mungkin bukan lain saya kot, lain anda. Kerana lain saya ni saya menggunakan terus daripada daripada TMNet ni. Terus dia secara connection dengan wire ni. Okey, dah jelas. Okey, Natasha. Ada kat mana tu Natasha? Ada dekat rumah. Rumah, baiki rumah tu betul-betul. Okey, baik. Jadi itulah saya dapati anda sebenarnya boleh menulis. Ada potensi dari anda, tapi masalahnya mungkin anda tidak menyedari potensi itu. Budaya untuk menulis tu patut anda kembangkan. Paling tidak pun anda boleh menulis dalam Facebook. Anda kalau masuk Facebook, anda tengok saya menulis apa sahaja. Saya tidak ada masa pun itu, tapi saya sentiasa menulis. Kerana menulis itu menjadi satu kebiasaan pada saya. Dia jadi sangat senang untuk saya menulis. Nak tulis buku, tak perlu baca buku pun. Saya tak perlu rujuk pun, saya boleh tulis buku. Kalau ada masa. Tetapi sejarah dia tidak macam itu. Kita kena merujuk, kita kena baca, kita kena tunjukkan bukti-bukti dan sebagainya. Kalau sekadar nak tulis, tak ada masalah. Jadi, itulah hasilnya idea saya untuk membicarakan tentang hal ini, berkongsi dengan anda kepada mereka yang berminat lah. Tak semua orang berminat. Tak semua orang akan menganggap bahawa mereka perlu pun dengan taklimat seperti ini. Mereka mungkin rasa tidak berbaloi untuk satu malam dengan habiskan masa. Tetapi saya percaya ada kalangan anda yang betul-betul berminat dan mungkin tak kira lah anda itu seorang yang boleh menulis, mampu menulis dengan baik maupun yang menulis kurang baik. Tetapi sama-sama kita kongsikan tentang tajuk ini. Bagaimana kita nak hasilkan sebuah tulisan yang baik. Dan saya harap anda boleh memanfaatkanlah perbincangan ini malam ini untuk menghasilkan esei anda. Sebelum anda, saya memang mengambil masa sebelum anda menghantar tulisan ataupun esei anda tu. Baik. Kita pergi pada bahagian pengenalan. Bagaimana sebenarnya nak menghasilkan sebuah esei yang baik ni? Bagaimana ciri sebuah esei yang baik? Itu menimbulkan soalan. Ini selalu pelajar tanya. Tak semi, macam mana nak hasilkan satu esei yang baik? Ini sebenarnya satu soalan yang memerlukan satu jawapan yang sangat panjang dan detail. Bukan senang nak jawab soalan yang agak ringkas ini. Esei yang baik tu macam mana? Apakah ciri-ciri sebuah esei yang baik? Dan apa pula ciri-ciri sebuah esei yang kurang baik? Jadi dalam wacana ini saya akan memperlihatkan, menunjukkan pada anda ciri-ciri sebuah esei yang baik. Dan pada masa yang sama saya juga akan menerangkan apakah sifatnya, ciri-ciri yang kita kata sebagai kurang baik. Elemen yang saya akan lihat dan saya akan terang kepada anda adalah satu elemen fizikal. Esei anda tu kulit dia macam mana, ketebalan macam mana, itu saja. Benda yang sangat simple, sangat biasa, tapi anda tidak perasan bahawa fizikal itulah yang memainkan peranan mula-mula sekali. The first impression itu, bila pensyarah itu dia terima esei daripada anda, the first impression yang dia
akan terjemahkan atau akan tafsirkan terhadap essay anda itu ialah dari segi fizikal dia. Dia sentuh, dia rasai, dia lihat dengan deria dia, itulah fizikalnya. Yang kedua, ejaan. Yang anda faham apa maksud saya ejaan. Yang ketiga, isi dan gaya penyampaian. Yang keempat, rujukan, nota kaki dan satu elemen yang kadang-kadang kita rasa kita terselamat dalam hal ini. Plagiarism, plagiat, ciplak. Kita rasa kita mungkin tak buat dan sebagainya. Tapi sedar atau tidak sedar sebenarnya kita buat. Jarang pelajar yang tak buat sebenarnya. Ramai pelajar yang buat plagiat ini. Nanti saya akan terangkan apa makna plagiat dalam erti kata yang sangat umum. Dalam bentuk-bentuk plagiat yang tertentu ni bagaimana. Dan bagaimana berlakunya plagiat. Plagiarism. Okey, dari segi yang pertama ni fizikal. Saya jelaskan pada anda bila anda serah satu esei, itu mencerminkan kerja anda, diri anda, kerja anda, kedudukan anda, kredibiliti anda, kesungguhan anda dan sebagainya. Dia terjemahkan dalam bentuk fizikal saja. Sentuhan pertama yang pensyarah dapat ialah dia tengok pada esei anda tu macam mana anda persembahkan. Kalau anda nak tulis surat inilah, remaja sekarang ni nak tulis surat, dia tulis surat cinta, takkan dia nak guna kertas A4 saja. Dia mesti ambil kertas yang ada khas untuk tulis surat. Untuk orang yang dikenal yang sangat dia sayang dan sebagainya lah. Dia ada dengan tulisannya, dengan fizikalnya mestilah menggambarkan bahawa dia itu seorang yang romantis ke, dia seorang yang bersungguh-sungguh, dia seorang yang halus dan sebagainya. Dia kena tunjukkan. Dia kena serlahkan. Jadi kalau anda serlahkan dari sudut fizikalnya yang buruk, maka itu saya kata, the first impression, ini maksud dia ialah mula-mula sekali pensyarah itu fikir tentang diri anda, itulah. Terutama bila anda mengambil kursus pengantar. Tapi kadang-kadang anda ambil kursus yang lain, level 200, 300, mungkin pensyarah pun tidak begitu mengenali atau berapat dengan anda. Bila anda serah satu esei, dia akan ukur anda, mula-mula sekali dia akan fikir anda ni seorang yang bersungguh atau tidak. Macam mana cara, dari segi fizikalnya ialah cara persembahan luaran. Kita katalah anda nak serah satu esei, ada yang stapler, tak letak kulit pun, stapler saja. Dan tak ada, dia tak bind pun. Dia tak guna tape untuk bind. Ada macam tu. Very simple. Memang setengah pensyarah ada yang kata anda jangan bazirkan kertas, anda boleh tulis lepas belakang dan sebagainya, jadi nipis dan sebagainya. Tak ada masalah. Tapi yang penting ialah anda mesti buat yang anda fikir terbaik, bukan anda nak lepas syarat sahaja. Jadi cara persembahan itu sangat penting. Mungkin anda bubur kulit dan sebagainya. Ia menunjukkan bahawa anda begitu menghargai apa yang anda tulis. Bukan anda rasa cincai-cincai dan sebagainya. Tapi syarah lihat apa yang anda buat itu. Mula-mula sekali yang dia pegang, dia tengok. Yang nampak daripada mata kasar dia ialah apa yang anda buat tersebut. Jadi kalau anda tunjukkan gambarannya awal lagi sebagai buruk. Kemudian dia akan fikirkan kalau di luar ni buruk, di dalamnya sudah tentu akan buruk juga. Jangan timbulkan apa yang saya kata, pandangan yang negatif tersebut sebagai sentuhan yang pertama untuk esei anda. Jangan timbulkan itu. Kalau tidak, anda akan menghadapi masalah. Dia sama juga konsep dia. Kalau ada dalam ni pelajar-pelajar master misalnya, ada pelajar yang sedang buat dokumen dan sebagainya, jangan timbulkan elemen macam ni. Kalau tesis, anda tulis sebuah tesis disertasi, mula-mula pensyarah kata, dia ni malas buat cincai-cincai. Awal lagi, dia tak buka pun, dia tengok kulit saja. Dia pegang, dia sentuh dan dia rasa, maka dia fikir, dia sudah ada satu expectation bahawa pelajar ini mungkin menulis secara cincai-cincai saja. Maka akhirnya ini menyebabkan dia mencari kesalahan-kesalahan dalam tulisan anda ni. Kerana dia fikir yang negatif. Sama juga kalau dia fikir yang positif. Cara persembahan itu perlu kita tunjukkan diri kita sebenarnya. Ada semua dalam bentuk fizikal tersebut. Kehalusan kita,
keikhlasan kita, kesungguhan kita, perasaan kita, hormat pada ilmu kita, tulisan kita sendiri, esei kita sendiri, bahawa kita tulis ini dengan jiwa raga kita, macam tu. Untuk dipersembahkan, untuk orang memahami apa yang kita persembahkan itu. Yang kedua, dari segi maklumat peribadi kita tentang kursus ini tolong jaga-jagalah. Kalau anda tulis HSA ni kadang-kadang, anda tulis HSA kursus dia, HSA 101. Komputer ni kadang-kadang dia lebih cerdik daripada kita. Dia akan tukar jadi HAS. Pasal ada perkataan bahasa Inggeris has. I has ke, she has ke, he has ke, ikutlah has. Has ada dalam perkataan bahasa Inggeris. Kalau anda tulis perkataan HSA, dia akan automatik tukar kepada HAS. Jadi anda pun tak tahu, tak tengok dah. Begitu juga nama pensyarah. Nama pensyarah ni penting kan apa? Dia kalau anda tulis nama tu jadi nama orang lain, pensyarah akan rasa perasaan dia tidak begitu seronok lah. Contohnya nama yang paling senang orang buat silap, nama saya lah. Simple saja, Azmi Arifin. Saya satu F. Sampai ke hari ni orang tulis double F, 2F. Sampai ke hari ni. Pejabat pun sama. Bila saya kata, nama 2F ni bukan nama bapak saya, itu nama bapak orang lain. Tersilap masuk nama bapak orang lain. Mereka kata, kenapa tak betul kan? Dah bertahun dah saya dah sebut. Tolong betulkan nama. Jangan salah. Kenapa masuk meeting, pergi bank dan sebagainya, nama tu penting. Semalam dapat gambar terselit dalam di papan kenyataan PPIK, Dr. Azmi dengan satu poster dengan buku dia, buku Revolusi Perancis, nama dia pun masih lagi double F. Okey, jadi itu anda kena lihatlah, maklumat peribadi khusus nama anda, biar ada nama, biar ada nombor metrik kalau tutorial, waktu tutorial, kumpulan tutorial, tajuk dan sebagainya, jangan tertinggal. Kadang-kadang pelajar ni dia tulis simple saja, nama saja, kadang-kadang tak ada nama pun, ada juga yang macam tu. Kadang-kadang khusus HSM 215, dia tulis khusus HTU contohnya. HTU 123. Apa benda khusus saya tak tahu. Tapi khusus tu bila baca, ini khusus geografi, maka saya fikir ini pelajar dah silap ni hantar khusus geografi kat sini. Saya pun tolak ke tepi nak buang tak, dia mungkin pelajar nak hantar tempat lain, tak baca pun. Kemudian saya masa nak serah pada orang lain, saya tengok-tengok balik, dalam tu khusus sejarah, rupanya di luar tu saja. Fizikal sangat mainkan peranan. Boleh mengelirukan. Jadi anda kena jaga-jagalah. Okey, yang kedua ialah dari segi kekemasan dalaman. Tadi luaran, tengok dari segi kulit dia. A4 guna macam mana A4, kualiti ke tidak. Kenapa benda yang remeh-temeh ni saya tekankan? Saya mahu anda hasilkan sebuah esei yang anda rasa penuh dengan keseronokan, perasaan anda, memang anda hargai apa yang anda tulis. Orang lain tak hargai, anda tulis. Anda hargai. Anda anggap itu yang terbaik daripada diri anda. Ia mencerminkan apa yang anda rasai, apa yang anda telah lakukan, korbankan dengan masa itu untuk hasilkan esei ini. Maka adakah itu akan jadi esei yang terbaik untuk anda? Jadi, buatlah yang terbaik. Buat cara seolah-olah anda nak pujuk seorang, beri makan yang terbaik untuk anda. Macam itu saya kata. Boyfriend nak hantar pada girlfriend. Bunga, jangan bagi bunga tak ayam pula. Bagi bunga yang bau harum, bagi yang cantik apa semua. Ini bagi bunga kebangsaan. Bunga raya. Silap-silap dia buang tu. Jadi persembahan itu sangat penting. Baik, tadi persembahan luaran. Sekarang ni kekemasan dalaman. Tadi luaran saja tengok dari segi dia punya kat luar tu ada letak cover ke tik dan sebagainya. Yang penting adalah sedikit sebanyak, ada lambai XML, tak apa, tak ada pun. Yang jadi masalah ialah ada setengah tu yang hantar esei. Kat luar dia stapler saja. 3 kali stapler, A4, macam tu saja. Bila tengok saja dah tahu dah. Ni mesti markah dia tak bagus. Baik, yang kedua ialah dari segi
ketebalan dia. Ketebalan. Ini penting juga. Kalau anda guna double spacing, kemudian tulisnya satu muka saja, bukan dua muka, double spacing, sepatutnya halaman dia lebih tebal. Masalahnya halaman dia sangat nipis saja. Tak tahu lagi anda tulis macam mana, tapi bila dia pegang dah rasa dah nipis. Yang ni kenapa ni tebal? Mula-mula timbul perasaan, yang tebal ni kerana dia tulis, dia begitu rajin, dia baca, dia bersungguh-sungguh, dia buat lebih banyak daripada yang nipis ni. Yang nipis ni kerana malas, kerana dia tak tahu nak jawab, dia tulis pendek saja, halaman dia mungkin 8-9. Kalau anda tulis halaman 8-9, dengan yang tulis 12-13 ni, 11-12-13 ni, yang 12-13 ini jauh lebih baik daripada 8-9. Markah dia. Markah saja, tak baca lagi ni, dah boleh beri markah dah. Dah tahu dah mana markah lebih baik. Itulah pengalaman saya sejak saya mengajar berbelas tahun ini. Kalau yang hantar dengan stapler saja nipis-nipis itu, saya tak harapkan dapat B pun. Bahkan saya geram tengok yang macam tu. Tidak menghargai apa yang anda sendiri hasilkan. Anda merendahkan kredibiliti anda sendiri. Itu yang menimbulkan masalah. Seolah-olah anda buat cincang-cincang untuk beri pada orang. Nilailah. Diri saya macam tu lah. Itu masalah. Baik, kekemasan dalaman. Sama ada anda kena tulis single spacing atau double spacing. Selalunya double spacing. Kadang-kadang pelajar buat 1.5 apa semua tak apa lagi. Tapi ada setengah pelajar dia buat double. Kadang-kadang dia bercampur aduk dengan double, dengan single dan sebagainya. Kadang-kadang dia tidak justify alignment dia ni. Alignment ni macam mana? Sekejap saya nak. Sekejap apa maksud alignment ni? Macam mana saya nak keluar ni? Okey, alignment macam ni. Saya ambil contoh saya akan tunjukkan satu tulisan. Okey. Ini saya ambil daripada kawan-kawan anda sendiri Mungkin anda apa ada dalam ni tak apa. Mungkin contoh ini kita boleh lihat sendirilah macam mana pelajar ini. Pelajar telah buat sama ada peringkat master atau peringkat projek tahun akhir HPL Okey, HSB atau HPL. Baik. Anda tengok tulisan ini. Ini yang cantik kan fizikalnya. Ini projek master tajuk macam ni. Nama dia matrik. Dah cukup dah. Ni pun tak betul dah ni. Bukan Dr. Nazaruddin ni. Profesor Maria Dr. Nazaruddin. Kalau anda tulis nama orang misalnya dia tu profesor, anda tulis Nazaruddin Zainun. Dia dah jadi macam siapa bagi anda tu? Abang anda ke, adik anda ke, kawan anda ke, macam mana? Okey. Okey, ini double spacing double spacing. Yang ni dah sepatutnya macam ni lah. Dah tersusun elok dan kemasan ni anda boleh tengok kekemasan. Konsisten, jarak dan sebagainya. Ini dalam anda cuba tengok dia kemas. Saya tak kata dia bagus lagi. Saya kata kekemasan nota kaki pun anda tengok dari segi fizikal saja. Nota kaki nampak stabil saja, dia tak nipis sangat, dia tak tebal sangat. Ada bahagian, semua bahagian ada nota kaki. Waktu nampak sikit, tapi ada juga ada yang tinggi, banyak nota kaki dia. Tapi macam ni nota kaki sepatutnya essay anda. Nota kaki dia ada 3, ada 4. Jangan tak 1 saja. 3, 2, okeylah. Jangan 1 saja. Pertama bahagian dulu ada nota kaki rujukkan. Okey. Keringkan dulu ini. Masuk balik pada PowerPoint tadi. Okey. Jadi dari segi kekemasan tu dia nampaklah kekemasan. Konsisten dia double spacing saja. Kemudian saya nak sebutkan tadi mana dah tadi? Boleh hilang pula PDF tadi. Mana PDF kat sini? Okey. Okey. Baik, anda tengok apa ni? Apa saya nak tunjuk tadi saya sendiri lupa.
Sekejap. Mana ni? Oh, ganggu betul lah. Mana dah dia punya PowerPoint tadi? Dah pergi ke mana pula? Tak keluar di bawah ni. Patut dia keluar PowerPoint ni. Okey. Pusing balik. Saya dah lupa dah apa yang saya nak sebut sini. Okey. Susunan perenggan tadi. Pastikan secara tersusun lah. Perenggan biar konsisten. Kalau anda letak jarak double spacing antara satu sama lain, anda letak jarak macam mana. Jangan terlalu jauh dan juga jangan anda tinggalkan satu halaman tu ada kosong yang banyak. Jangan tinggalkan halaman, ada kosong yang banyak. Contohnya bila anda sampai satu muka surat, anda nak anda bincang sikit saja, kemudian anda nak sambung dengan satu tajuk lain. Jangan tinggalkan kosong halaman tersebut, separuh kosong. Nak mulakan tajuk lain. Mulakan tajuk di situ juga. Jangan tinggalkan kosong. Kalau anda tinggalkan kosong, dia akan jadi buruk. Dan dia akan nampak, anda akan menggunakan ruang yang begitu banyak membazir. Sedangkan anda perlukan setiap ruang itu untuk menghasilkan pandangan dan sebagainya, hujah dan sebagainya. Alignment tadi, ini alignment. Yang ni saya lupa tadi. Mana ni? Okey, ni alignment ni. Bukan kat sini. Okey, saya akan tunjuk ni pula. Saya tunjuk dalam bentuk Word pula. Bentuk Word pula. Okey. Ini pelajar Dr. Hasrul ni. Pelajar takhir ni mungkin ada kat sini. Tak apa, pinjam sekejap. Minta maaf. Okey. Ni, justify ni kat sini. Nak buka home ni. Ni. Alignment kat sini. Letak di tengah macam mana. Yang ni, dia macam ni. Dia letak macam ni. Okey. Yang ni tengah. Okey, yang macam ni. So, anda kena gunakan, kalau nak tulisan ni, anda kena justify. Kena ni. Anda tengok ni. Jangan tepi ni, dia jadi macam ni. Dia jadi bengkak-bengkok macam ni. Jangan buat macam tu. Anda kena justify. Justify macam mana? Guna ni, yang ni. Di sini dia tulis justify, nampak? Tekan justify ni. Kena samakan. Itu yang sepatutnya anda lakukan. Okey? Baik. Okey, kalau kena center lah. Tapi umumnya dalam essay ni selalunya kena justify. Maksudlah petikan. Okey, dari petikan pula nak tengok. Petikan. Okey. Ya. Ganggu sungguh, tiba-tiba dia turun pula. Okey, petikan macam ni. Tengok petikan. Ada dekat petikan ni. Turun lah. Kadang-kadang pada ni tak ada petikan. Tapi saya akan betul nanti ada petikan. Pada petikan apa tulisan dia. Tak ada petikan langsung. Okay. Ini proposal ni sebenarnya tak boleh petikan pun. Saya nak bagi contoh lain tak boleh. Okey. Kalau nak buat petikan macam ni petikan. Dia macam ni. Dia akan dia sepatutnya single spacing. Petikan anda guna atas ni, nampak atas ni. Ruler ni pergi pada nombor 2. Di sini pergi nombor 2 juga, lebih kurang 14. Dia macam ni di tengah. Kalau petikan itu petikan dalam bentuk apa dia panggil citation dan sebagainya. Macam ni. Kemudian anda mula balik. Dia macam tu sepatutnya. Bentuk dia. Ini pun justify juga. Barulah nampak cantik dan itulah sepatutnya anda lakukan. Tak apa, saya tinggal dulu. Okey. Baik. Ketebalan. Saya dah jelaskan dah. Essay, saya eloknya nampak tebal. Jangan tebal sangat tapi ada elemen yang menampakkan bahawa anda tulis itu dengan tebalnya, dengan mencukupi, jangan terlalu nipis. Boleh rasa nipis ni. Yang nipis ni akan menimbulkan masalah. Akan dianggap sebagai anda menulis dengan tidak begitu bersungguh-sungguh lah. Nota kaki dan rujukan yang baik. Secara fizikal maksud dia, tadi saya sebut tadi, nota kaki, bilangan dia macam mana, jumlah dia. Anda kena tulis. Okey.
Nota kaki, mana nota kaki tadi? Okey. Nak bagi contoh. Okey, nota kaki agak-agak macam 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1 kadang-kadang. Biar nampak macam ni. Yang ni konsisten lah nampak nota kaki dia. Sepatutnya essay macam ni. Dia nampak konsisten, dia nampak kemas, dia nampak agak banyak. Apa penting nota kaki banyak ni? Dia menampakkan bahawa anda memang baca buku yang banyak dan buat rujukan yang banyak. Nampak 3, 4 dan sebagainya. Okey. Biar nampak macam tu. Nota kaki. Rujukan pun mesti nampak banyak. 8 rujukan, 10 rujukan, 15 rujukan. Itu memang cukup banyak. Tetapi rujukan mesti dicerminkan dalam nota kaki. Dia mesti tally. Kalau nota kaki tu anda rujuk 15 buku, maka rujukan boleh anda tulis 15 buku. Tapi kalau dalam rujukan, dalam bibliografi itu ada 10 buku, nota kaki tiba-tiba ada 3 saja yang anda rujuk. Duk guna nota kaki yang tu saja. Jadi itu menunjukkan bahawa anda sebenarnya tak baca yang 10 tu. Anda hanya baca yang 1, 2, 3 tersebut sajalah. Maka akan timbul masalah nanti. Dia mungkin sampai ke peringkat plagiarism ni. Yang akan nanti saya akan ceritakan. Okey, itu dari segi fizikal. Saya boleh kalau boleh nak cakap secepat mungkin, terangkan secepat mungkin, kita akan habis secepat mungkin lah. Baik, yang kedua dari segi ejaan. Ejaan ni penting. Jangan terlalu banyak sangat kesalahan ejaan. Kerana ini mengganggu penilai, pemeriksa, pensyarah yang memeriksa tugasan dari esei tersebut. Kadang-kadang esei pun tidak ada halaman. Ini biasa juga. Dalam proposal tadi pun ada yang tak ada halaman pun. Elakkan kesilapan-kesilapan yang kecil-kecil ini tetapi ketara dan konsisten. Jangan macam tu. Kesalahan ejaan ni kadang-kadang agak teruk sampai pensyarah ni dia nak baca esei pun tak boleh dengan begitu konsisten kerana dia sentiasa diganggu oleh masalah. Kesalahan-kesalahan. Dia tidak boleh berfikir dengan baik. Dia tidak boleh menilai dengan baik kerana gangguan. Dan gangguan ni kalau merah saja esei tu, maka dia pasti tak akan dapat A punya. Dia tidak akan dapat A. Pensyarah ni, kalau ejaan sangat banyak, dia tak akan bagi A. Kalau A tu dia akan tolak jadi A-, dia akan tolak jadi B+ dan sebagainya. Dia ada markah dia sendiri. Dia dalam rubrik ni, dalam skema dia ada. Kesalahan ejaan dan sebagainya ada potongan markahnya juga. Okey, kita kadang-kadang tulis esei ni dalam bahasa Melayu. Tapi kadang-kadang kita juga menggunakan petikan dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Anda sendingkan yang dalam bahasa Inggeris tersebut. Sendingkan untuk menunjukkan dia dalam bahasa Inggeris. Tetapi anda kena elakkan daripada menggunakan bahasa selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Elakkan. Kenapa? Saya nak jelas pada anda. Ada setengah pelajar tu tiba-tiba dia tulis. Dia buat rujukan ke ataupun petikan dia dalam bahasa asing seperti bahasa Perancis, bahasa Jerman. Rujukan dia. Dia gunakan rujukan dalam bahasa Jerman dan sebagainya. Bila ini berlaku, pensyarah tersebut akan terus menyangkakan, merasa was-was dan menyangkakan bahawa dia sedang melakukan plagiarism. Dia tak boleh baca dalam bahasa asing, tetapi mungkin dia ambil di mana-mana, tetapi dia tidak begitu berjaga-jaga, maka dia masukkan dalam esei. Ini berlaku ni. Kadang-kadang dia petik, dia ambil daripada Wikipedia, dia masukkan. Kadang-kadang dia ambil, dia translate dalam Google Translate, kemudian dia masukkan dalam esei. Google Translate ni, kalau anda translate dengan Google Translate tersebut, daripada mana-mana artikel dalam internet, buku ke apa ke dalam internet, anda translate Google Translate, kemudian anda masukkan sebagai esei. Bahasa dia agak pelik. Dia bukan setaraf anda. Bahasa dia akan jadi sangat tinggi. Google Translate ni kalau dia translate, dia akan jadi tinggi. Jadi bila kita baca, kita tahu. Kita boleh kesan dan kita akan tercari-cari. Pensyarah akan tercari-cari. Mana pelajar yang ambil? Dia akan cari. Sampai dia jumpa. Itulah yang berlaku pada saya. Akhir-akhir ni selalu saya jumpa pelajar ambil daripada internet dan sebagainya. Selalu jumpa. Termasuk PhD dan sebagainya. Ada yang peringkat awal lagi dah gagal dah. Tak sempat masuk Viva. Tak sempat cakap apa semua. Orang dah kata ni plagiat. Dia tunjuk bukti, kira habis. Gagal terus. Bayar sampai RM8,000, RM10,000. Tapi gagal hanya kerana kita plagiat. Padahal tak untung mana pun. Tak membaiki markah kita pun. Tapi kita buat juga. Jadi elakkan guna bahasa
bahasa asing saya bahasa Inggeris kerana terutama dalam bahagian rujukan tu. Anda jangan tunjuk rujukan. Anda guna bahasa Jerman, bahasa Perancis. Anda bila belajar bahasa Perancis, bahasa Jermannya. Dan juga ada elemen juga, ada juga pelajar yang tulis esei tu, baca-baca, kenapa bahasa dia bahasa Indonesia? Saya pernah panggil pelajar 2 orang. Nak tanya dia ni daripada Indonesia bahagian mana? Jawa, Jakarta, apa ke? Tanya, anda memang tulis esei ni memang dalam bahasa Indonesia ke? Dia kata memang bahasa saya bahasa Indonesia. Habis itu bila saya bertanya kenapa tak cakap bahasa Indonesia? Oh, saya menulis saja dalam bahasa Indonesia. Nampak sangat kelentung anda tu. Tak apalah. Tapi bila ada perasaan was-was, berjaga-jaga, anda sudah pasti. Akan ada prejudis di situ. Kerana kami ni sebagai pensyarah, kami juga manusia biasa yang ada sikap was-was, curiga dan sebagainya, maka kita akan anggap anda sebagai sedang plagiat dan sebagainya. Okey, isi dan gaya penyampaian. Anda peringkat yang penting ni. Nombor 1 yang anda kena ingat ialah anda kena fokus. Bila anda menulis, anda kena fokus. Tanya apa soalan yang ada tu, anda kena faham soalan tersebut. Kena fokus untuk jawab soalan tersebut. Ingat, ini kena tanam dalam kepala ni. Yang bentang pada hari ini sampai ke hari ini bentang, saya selalu tegur macam ni. Anda mungkin dah biasa dah buat pembentangan, tulis esei. Anda bukan nak jawab soalan. Anda nak ceritakan apa yang anda tahu tentang soalan tersebut. Dia dua aspek yang berbeza. Soalan tanya, apakah ini maksudkan dengan pendekatan Eurocentrik? Adakah anda setuju dengan pendekatan tersebut? Soalan macam tu, contoh. Maka anda pun takrif lah. Eurocentrik. Kemudian anda cerita Eurocentrik ini wujud apa semua. Kemudian anda bentang lagi. Ada yang Eurocentrik dari sudut yang ni. Bagaimana Eurocentrik wujud. Apa kesan dia. Kepentingan Eurocentrik. Itu tak ditanya dalam soalan. Dia tanya, anda kena beri takrif satu. Apakah yang dimaksudkan dengan Eurocentrik? Anda kena beri takrif. Yang kedua ialah, adakah anda bersetuju pendekatan Eurocentrik tersebut? Anda nyatakan terus terang, anda setuju atau tidak setuju. You have to be focus pada soalan yang tanya tersebut. Tugas anda untuk esei, untuk pembentangan, jawab apa yang ditanya tu. Bukan nak cerita semua perkara. Memang boleh cerita kepentingan apa semua. Tapi dia tak tanya yang tu. Dia tak tanya sebab berlakunya Eurocentrik. Dia tanya pendekatan itu wajar atau tidak. Anda setuju ke tidak pendekatan tersebut? Jadi anda jawablah. Setuju atau tak setuju. Soalannya ialah anda jawab soalan ke tidak? Jawab mana anda jawab soalan? Yang tu akan diukur untuk beri markah. Bukan anda nak terangkan. Tapi anda jawab soalan atau tidak. Pokok yang ditetapkan ialah nak beri markah ni ialah berdasarkan apa yang anda jawab tersebut terhadap soalan yang telah diberikan. Soalan kalau minta anda berikan sebab, anda jawab dari segi sebab. Jangan bincang pula dari sudut kesan-kesan dan sebagainya. Tak berkait. So, jangan cerita tapi jawab soalan. Fokus. Seolah-olah anda menulis sebuah esei ni nak memberi satu surat tunjuk sebab. Tentang kenapa anda tak ada kerja. Orang tanya, kenapa anda tak ada kerja? Maka anda nak justify kenapa saya tak ada kerja. Sampai rumusan dia mestilah bersifat. Sebagai rumusan, saya telah menjelaskan. Saya tidak dapat ada kerja kerana sekian. Sepatutnya macam tu. Isi pun macam tu, pengenalan pun pergi ke arah itu. Anda kena fokus betul-betul untuk jawab soalan. Dalam fikiran, pembentangan, esei kena tanam dalam fikiran anda bahawa anda sedang menjawab soalan. Bukan untuk beri keterangan pada orang yang tidak tahu tentang apa itu Eurocentrik dan sebagainya. Bukan. Okey. Kemudian, apa yang wajar dimasukkan dan tidak dimasukkan. Itu samalah seperti saya kata tadi. Soalan tanya tentang sejauh manakah pendekatan Eurocentrik ini anda setuju. Ataupun sejauh manakah wajar. Anda pun jawab kepentingan Eurocentrik. Latar belakang yang menyebabkan berlakunya pendekatan Eurocentrik. Kesan-kesan Eurocentrik terhadap sejarah. Betul, itu perkara aspek-aspek yang kita pun nak tahu. Tapi itu tak perlu dimasukkan dalam jawapan anda kerana dia tak tanya soalan tersebut. Kalau ditanya kesan, masukkan tentang kesan. Kalau ditanya faktor, masukkan faktor. Kalau ditanya tentang kewajaran, anda setuju ke tidak, cakap setuju atau tak setuju. Sesuai dengan soalan yang tanya.
Kemudian keselarian. Anda kena tengok keselarian dari segi pengenalan, isi dan rumusan. Ini macam, ini juga saya kata tadi, kena konsisten, kena selari. Kalau soalan tanya tentang kesan, pengenalan tu, kalau boleh dah bincang dah dari sudut, kita sebut benda-benda yang lain sebagai pengenalan, tapi akhirnya kita sentuh bahagian akhir pengenalan itu. Dalam perbincangan ini, saya akan menjelaskan tentang kesan-kesan, kalau ditanya tentang kesan. Kemudian baru masuk pada isi. Isi ni, bila nak masuk isi ni, okey. Sekejap. Yang penting ialah bagaimana anda nak menulis subtopik ni. Pelajar ni, bila nak masuk bahagian perbincangan isi ni, nak sampaikan apa yang dia nak bincangkan, dia tulis kat situ, isi-isi dan perbincangan. Pelajar tulis tajuk macam tu. Pengenalan, isi-isi dan perbincangan, rumusan. Memang kita tahu sebenarnya anda nak bincang, apa yang anda bincangkan, itu isi-isi perbincangan, tahu dah. Tapi patutnya tajuk dia adalah sesuai dengan apa yang anda bincangkan. Kalau anda nak bincangkan bahagian satu ialah pengenalan, bahagian kedua adalah takrif tentang Eurocentrik, maka tajuk subtopik dia ialah takrifan Eurocentrism. Jelaskan sikit. Kemudian kalau bahagian seterusnya adalah kesan, bincang tentang kesan-kesan pemikiran Eurocentrik. Jangan tulis isi dan perbincangan. Anda dah biasa dengan gaya tersebut. Kenapa dia timbul macam tu? Kerana apabila seseorang itu telah meniru daripada esei orang lain, skema jawapannya yang tulis isi dan perbincangan, maka mungkin dia dapat A dan sebagainya, ataupun mungkin kawan dia tak dapat A pun dapat B ke apa semua, tapi kawan dia ambil. Dan dia jadi dari satu generasi ke satu generasi pelajar, masing-masing terikut dengan gaya tersebut. Tiba-tiba saja. Bukan benda betul pun, tapi terikut dengan gaya tersebut. Sekejap. Tinggal lebih dulu. Ya, itu saja. Jadi dalam konteks ini, anda jangan terikat dengan cara tersebut, pendekatan. Tak betul. Dulu tak ada. Akhir-akhir ni. Mula-mula pelajar, bila tulis esei saja, bahagian isi tu akan tulis isi dan perbincangan. Patut anda tulis tajuk. Bahagian apa nak bincangkan. Apa aspek anda nak bincangkan. Anda boleh pecah pada 2, boleh pecah pada 3 dan sebagainya. Bergantung pada kesesuaian. Baik. Jadi bagaimana nak menetapkan subtopik tersebut, saya dah sebut tadi. Kalau ditanya tentang kesan, anda perlu buat satu ialah pengenalan. Kena tulis pengenalan, bincang pengenalan. Bahagian hujung pengenalan tu mesti sentuh tentang kesan. Itu dari sudut pandangan anda. Ataupun anda sebut bahawa saya akan membincangkan supaya ini, saya akan membincangkan tentang kesan-kesan daripada pendekatan Eurocentrik tersebut. Boleh juga anda nak jelaskan, ialah pada pandangan saya tidak bersetuju dengan pendekatan Eurocentrik. Kalau ditanya bersetuju atau tidak bersetuju dengan pendekatan Eurocentrik. Okay. Bahagian seterusnya ialah anda kena takrifkan dahulu Eurocentrik. Jadi tajuk dia ialah takrifan makna Eurocentrism ataupun definisi Eurocentrism. Maka anda berilah satu definisi, mungkin satu halaman, setengah halaman ataupun setengah halaman, habislah definisi tersebut. Dan dalam definisi tu anda kena ingat, anda tak boleh bagi definisi begitu saja. Kena bagi satu definisi, kena berikan rujukan anda ambil daripada mana definisi, dan mesti ada nota kaki. Jadi anda terangkan definisi, pergi tajuk seterusnya pula ialah mungkin anda nak bincang dari sudut, kita katalah tajuk tu bincang tentang kesan Eurocentrik. Anda nak bincang dari sudut, nak sentuh sikit tentang bagaimana munculnya Eurocentrism ni. Ini anda nak jelaskan kerana penting, kerana mungkin Eurocentrism ni ada banyak bentuk. Tapi yang anda nak jelaskan ialah bentuk Eurocentrism tertentu yang boleh menimbulkan kesan tertentu. Maka anda nak sampaikan ialah mungkin Eurocentrism dalam pemikiran pentadbir kolonial contohnya. Maka anda tulislah tajuk tersebut. Pecahkan pada 2. Kemudian lepas tu mungkin nak bincang kesan ya. 2 tajuk di atas mungkin tajuk yang agak simple dan perbincangannya 1 halaman 2 halaman saja. Dua tajuk tersebut. Seterusnya tentang kesan ni, oleh kerana dia adalah fokus kajian anda, maka bincanglah 7-8 halaman tentang kesan sebelum pergi pada penutup. Struktur dia macam tu. Tapi yang penting ialah bagaimana kita nak jadikan dia fokus,
kena ingat di belakang satu pengenalan itu kita jawab soalan. Contohnya kalau soalan tanya, bersetujukah anda pendekatan Eurocentric ini memberi kesan yang buruk? Maka pada bahagian pengenalan tu kena jawablah saya bersetuju atau saya tidak bersetuju. Kena ada jawapan tersebut pada bahagian pengenalan yang akhir sebelum anda nak pergi pada tajuk yang lain. Kemudian bahagian isi tu untuk menyatakan persetujuan, nanti saya akan terangkan balik bahagian itu. Anda kena jelaskan persetujuan, anda kena beri satu jawapan yang menunjukkan anda setuju. Bahagian penutup tu nanti anda jelaskan lagi, tegaskan lagi. Secara keseluruhannya berdasarkan apa yang telah bincangkan, saya telah menjelaskan pendirian saya bahawa saya bersetuju pendekatan Eurocentric ini menimbulkan kesan-kesan yang buruk. Dari sudut apa yang saya telah bincangkan, saya telah memberikan 4 sebab contohnya. Tentang keburukan yang terdapat daripada pendekatan Eurocentric tersebut. Keburukan-keburukan tersebut ialah 1, 2, 3, 4 tadi. Jadi, akhirnya saya berpendapat bahawa kita sebagai ahli sejarah tidak harus mengamalkan pendekatan Eurocentric ini kerana keburukan-keburukan yang timbul daripada pendekatan ini menjejaskan tafsiran ahli sejarah. Itu satu rumusan yang baik untuk jawapan tersebut, menjelaskan fokus anda untuk menegaskan bahawa anda tidak bersetuju dengan pendekatan tersebut. Itu adalah satu rumusan, satu penutupnya yang baik. Jawab soalan yang ditanya dan tegaskan lagi dari sudut pendirian anda. Okey. Baik, masih lagi tentang isi. Ini saya ulang apa yang saya sebut tadilah. Jawab soalan yang ditanya atau ceritakan latar belakang ni maksud dia ialah anda ni masa nak jawab satu soalan, anda pada bahagian pengenalan itu, pengenalan yang baik ialah anda fokus kepada apa yang ditanya. Dan jelaskan pendirian anda. Anda setuju ke tidak? Kalau dia tanya setuju atau tidak, jelaskan setuju atau tidak. Kalau dia tanya kesan yang baik, mungkin kita pandai-pandailah macam mana anda secara kreatifnya nak teka tentang soalan tersebut pada bahagian pengenalan anda. Dia mesti anda bincang dah. Jadi mungkin dia tanya, okey, adakah pendekatan Eurocentric itu meninggalkan kesan yang buruk? Jelaskan. Maka pada soalan bahagian pengenalan tu, anda bincang sikit Eurocentric apa semua. Akhir pengenalan tersebut anda kata, berdasarkan kepada perbincangan ahli sejarah, terdapat 2 pandangan. Satu yang menganggap Eurocentric ini sebagai wajar, satu yang menolak pendekatan Eurocentric. Pada pandangan saya, berdasarkan pendekatan, kedua-dua pendekatan ataupun pandangan yang diberikan tersebut, saya cenderung untuk menganggap bahawa pendekatan Eurocentric ini tidak wajar dipegang oleh ahli sejarah. Saya akan menjelaskan tentang pandangan saya itu berdasarkan perbincangan yang saya berikan di bawah contohnya. Jadi fokus tu ada pada pengenalan tersebut. Jangan bahagian pengenalan ni cerita benda-benda yang tidak berkait dengan fokus pada soalan anda. Kadang-kadang pelajar cerita tentang Eurocentric, lahir di mana, apa semua. Dan masukkan takrif dalam pengenalan dan sebagainya. Tak fokus pada soalan tanya. Anda setuju ke tidak ataupun anda berpendapat kesan terburuk atau tidak dan sebagainya. Anda tidak memberikan satu pandangan anda. Dan anda kena ingat gaya penyampaian anda ini mestilah mencermin anda sedang berdebat, sedang berhujah, sedang memberikan pandangan. Jangan anda seolah-olah berada di tengah-tengah kelompok-kelompok yang anda sedang bercerita dan memberikan satu naratif sahaja. Anda kena buat satu keputusan. Menyatakan pandangan anda. Setuju ke tidak, negatif ke tidak, baik atau tidak, dan sebagainya. Dalam bahagian pengenalan tu, yang terakhir itu patut ada dah elemen-elemen tersebut. Okey, baik. Isi-isi pembincangan. Sekarang ni dalam sebuah esei ni, soalan selalunya bertanya, dia nak pandangan anda sebenarnya. Bila anda memberikan pandangan, anda memberikan hujah, dia akan menimbulkan analisis. Tapi kalau anda cerita, terangkan saja, dia akan jadi naratif. Antara analisis dengan naratif ni mana yang mahu diambil kira atau yang mahu soalan itu mahu anda fokuskan. Isyarah mahu anda fokuskan. Sebenarnya yang mereka mahu lihat, yang mereka mahu anda fokuskan adalah dari sudut analisis. Naratif ni tak perlu. Anda nak cerita tentang, kita bagi contoh tadi, kita kata contoh lain pula tentang kebangkitan orang Melayu menentang milenial, adakah itu berbentuk dan sesama contohnya. Maka anda tulislah cerita tentang milenial, kebangkitan orang Melayu, anda cerita saja.
orang Melayu itu menentang British lawan dan sebagainya, akhirnya menjadi persekutuan tanah Melayu. Itu naratif. Yang bukan naratif ini ialah di mana anda bila cuba menjawab persoalan tersebut, maka anda pun cuba menyampaikan dari sudut pandang anda. Saya berpendapat, beri ayat macam tu. Pada pandangan saya, saya tidak bersetuju. Dan daripada ayat-ayat tersebut, kemudian anda akan terpaksa berikan sebab-sebab kenapa tak setuju. Anda perlu memberikan hujah-hujah dan sebagainya. Ayat-ayat macam ni, dia akan mendorong anda untuk berdebat, untuk menjawab soalan, anda sebagai seorang yang cuba untuk berhujah dari sudut anda sendiri. Memberikan jawapan anda sendiri. Kerana itu yang akan berlaku. Kalau anda cerita secara naratif saja, dia tidak ada elemen analisis macam ni. Dia tidak akan ada elemen anda memberikan pandangan anda sendiri. Tak ada. Anda cerita pandangan orang saja. Orang itu kata macam ni, orang itu kata macam tu, dan sebagainya. Yang penting sebenarnya sudut pandangan anda. Jadi kalau menggunakan ayat tersebut, saya bersetuju dengan pandangan tersebut. Kerana pandangan saya, maka anda akan berikan hujah automatik. Secara automatik anda terpaksa berikan hujah. Dan hujah itu sebenarnya lahir daripada pemikiran anda. Dia bukan saja satu tahap analisis. Dia menggambarkan anda memberikan pandangan. Bukan anda cerita saja, anda berikan pandangan. Itulah yang diinginkan dalam soalan. Pandangan anda. Yang diambil kira sebenarnya pandangan anda. Sebuah aksi yang baik, markah yang adalah tinggi, adalah kerana dia memberi satu jawapan dari sudut perspektif dia. Itu persyarat nak tahu. Apa sudut pandangan anda, itu yang mereka tahu. Mereka nak tahu. Jadi kalau perbincangan itu anda boleh baca esei bila anda tulis, anda baca balik. Dia naratif ke? Dia bersifat analisis? Dia bersifat cerita ke? Dia bersifat kita memberikan pandangan? Kalau esei itu bersifat cerita, bersifat naratif cerita saja, tak ada pandangan anda dalam mana-mana, dan tak menunjukkan anda memberikan hujah berdasarkan sudut pandangan anda, tak nyatakan bahawa hujah saya yang pertama ialah macam ni. Saya berpendapat macam ni kerana macam ni. So, makna dia anda tidaklah mempunyai satu jawapan yang sangat baik. Ia setakat naratif saja. Jadi ini yang menjelaskan kenapa ramai pelajar yang mendapat B, B-, B+. Di sekitar B saja. Walaupun dia buat baik, dia ada petikan dan sebagainya. Okey? Baik, anda juga dalam isi-isi pembincangan ini untuk menjadikan dia sebagai analisis yang jelas, anda mesti memilih pandangan sama ada anda setuju atau tidak. Kadang-kadang pandangan setuju atau tidak ini dia ada elemen-elemen perbezaan dari segi aliran. Ada ahli sejarah yang kata A, ada ahli sejarah yang kata B. Tentang isu milenial ni. Okey, soalan dia tanya tentang jauh manakah penentangan orang Melayu boleh dianggap sebagai nasionalisme. Maka anda nak kena berikan satu jawapan, nasionalis atau tidak penentangan terhadap milenial. Tapi setelah anda mengemukakan hujah anda, ada ahli sejarah memberikan pandangan masing-masing tentang hal ini. Ada yang kata nasionalis, ada yang kata bukan nasionalis. Jadi, anda sewajarnya ambil sudut pandangan mereka yang kedua-duanya ni, anda bandingkan. Anda cerita satu pandangan, tak perlu panjang. Dalam 1-2 halaman, anda cerita pandangan A ni macam ni. Pandangan A ni setuju nasionalis, pandangan B tak setuju nasionalis. Kemudian daripada dua pandangan tersebut, anda pilihlah satu pandangan yang anda rasa paling betul. Dan anda berikan hujah anda kenapa anda rasa pandangan dia lebih betul. Anda pertahankan pandangan tersebut yang anda rasa betul tersebut. Dan dari satu segi yang lain, bila anda pertahankan atau terima, bersetuju dengan satu pandangan, dia tak lengkap lagi. Jangan setuju saja. Sejarah ni dia tak ajar kita untuk setuju saja. Dia ajar kita untuk kritik juga. Pandangan yang kita tak setuju. Yang ni kita setuju A, kita setuju betul nasionalis ni. Tapi ada yang kata bukan nasionalis. Kita kena jawab itu. Maka sebab kita berikan sebab kenapa kita setuju, kita pun jawablah soalan pandangan yang kita tak setuju, kita kritik. Pandangan yang mengatakan bukan nasionalis ini sebenarnya tidak begitu lemah. Tidak tepat. Kerana mereka ini menganggap bahawa wujud perpecahan. Contohlah, dah berikan 1-2 hujah, paling tidak pun 2 hujah. Untuk anda menafikan pandangan-pandangan yang mengkritik tersebut. Jadi dia ada bersifat seimbang. Anda setuju juga dalam masa sama anda juga mengkritik pandangan yang anda tidak setuju. Dari konteks ini, apa yang penting dalam isu itu mesti ada penegasan. Selain pada fokus untuk jawab soalan yang ditanya, dia ada penegasan. Dia ada konsisten
komitmen anda. Anda committed dengan satu jawapan, dia selalu macam tu. Kalau anda setuju, anda nyatakan setuju. Jangan setuju, kemudian saya pun juga tak setuju juga. Orang tanya Napoleon ini penyelamat atau pengkhianat revolusi. Mula-mula ada cerita dia ni penyelamat revolusi. Sampai separuh. Pada masa yang sama, dia juga pengkhianat revolusi. Tak boleh macam tu. Itu bukan satu jawapan yang baik. Anda kena tunjukkan dia pengkhianat ataupun penyelamat. Satu saja jawapan. Kalau akhirnya anda rasa ada elemen-elemen yang menunjukkan dia juga ada masalah, masukkan dalam rumusan sahaja. Menunjukkan dia tak penting. Menunjukkan bahawa anda percaya dia ni sebagai penyelamat, bukan pengkhianat. Tapi mungkin dia ada elemen-elemen mengkhianati, masukkan rumusan saja. Ada kelemahan-kelemahan dia, tapi cuba tunjukkanlah bahawa itu tidak penting, itu tidak menjejaskan pandangan anda bahawa dia adalah seorang penyelamat revolusi. Jadi kena ada penegasan. Daripada pihak awal anda setuju, isi pembicaraan hujah-hujah menunjukkan anda setuju, anda kritik pandangan tak setuju, rumusan dia ialah anda mengatakan bahawa anda setuju, walaupun ada kelemahan-kelemahan yang dikatakan, mungkin betul, tapi dia tidak menjejaskan kedudukan Napoleon sebagai penyelamat revolusi. Saya tetap menegaskan, apa ayat tu? Saya tetap menegaskan bahawa Napoleon ini memang sebenarnya seorang penyelamat revolusi berdasarkan hujah-hujah yang saya telah berikan tersebut. Jadi inilah cara kita berhujah, memberikan jawapan. Cara kita berhujah, menulis esei ini cara kita berhujah, cara kita mempertahankan satu perkara, mengkritik satu pandangan yang kita tak setuju, menegaskan sikap kita, menegaskan pendirian kita yang konsisten sepanjang penulisan tersebut. Dengan cara itu kita akan benar-benar menjawab soalan dan itulah yang akan menjadikan kita dapat markah yang baik. Dia akan menarik perbincangan kita. Menyebabkan pensyarah ni bila lihat elemen macam ni, bila dia lihat kita ni betul-betul jawab soalan, betul-betul berdebat, berhujah, dia akan menarik perhatian dia kerana kita memberikan pandangan perspektif kita dari sudut kita. Tetapi satu lagi elemen ialah dia mestilah dihujahkan dengan bukti-bukti, bukan hujah saja. Perlu ada bukti, perlu berikan nota kaki dan sebagainya, pandangan siapa, ambil daripada mana dan sebagainya. Kalau itu pandangan anda, tak perlu nota kaki, mungkin perlu berikan bukti. Bagaimana nak mengukuhkan suatu pandangan? Masukkan petikan. Anda tengok. Saya nak bagi satu contoh. Saya ambil tulisan saya lah. Okey. Ini salah satu contoh tulisan. Okay. Ini daripada satu buku yang sedang saya siapkan. Ujung bulan ini saya akan siapkan buku ini. Bersama seorang pelajar juga syarah di SM. Ini saya pecahkan pengenalan. Ujung ini bincang tentang apa yang ditanya. Ini kalau single spacing dapat sekota kemas saja. Petikkan. Tengok di tengah-tengah. Inilah yang saya kata tadi. Elemen inilah yang akan jadi bukti pada anda. Dalam satu tulisan yang baik, kalau tak ada petikan, dia tetap tidak akan menjadi baik. Dia tetap tidak akan menjadi baik. Mesti ada petikan-petikan. Kalau tak ada petikan, esei itu tidak akan menjadi baik. So, bagaimana petikan itu? Mesti ada banyak petikan. Kalau boleh, sesuailah dengan esei anda tu. Mungkin kalau esei itu 10 halaman, mungkin ada 5-6 petikan. Kalau 12 halaman, mungkin ada 7 petikan. Petikan ni perlu banyak. Kenapa? Petikan yang banyak ini mencerminkan bahawa anda ada bukti, anda cuba untuk mempertahankan hujah anda itu dengan bukti-bukti tersebut. Kalau tidak, kalau anda cakap saja tak beri petikan, maka dia akan tidak kuat hujah anda. Dan bila anda beri petikan, selalunya ada nota kaki. Nampak nota kaki di sini. Jadi bila tengok pada nota kaki ini, maka akhirnya dia akan membantu anda menambahkan nota kaki anda. Dia akan jadi banyak. Banyak petikan, banyak nota kaki. Dan anda perlu nota kaki yang banyak. Anda tengok saya. Nota kaki ni. Ini sikit ni sebenarnya. Ini sikit ni. Sangat sikit. Selalunya tulisan saya, nota kaki sangat banyak. Kenapa nota kaki perlu banyak? Kerana dia mencerminkan bahawa kita menggunakan hujah-hujah dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Okey, tak apa saya tinggalkan itu. Jadi
Petikkan itu adalah perlu. Siapa yang nak dapat markah baik, markah A, mesti ada petikan. Esei yang tak ada petikan, tidak akan dapat markah yang baik. Dan bila banyak petikan, secara automatik anda setiap petikan mesti masukkan nota kaki. Nota kaki akan menjadi begitu banyak. Kerana petikan itu banyak. Jadi ini membantu anda. Bila nota kaki banyak, bibliografi pun jadi banyak. Automatik. Maka dari segi fizikal, dari segi secara umumnya anda tengok muka halaman anda, halaman esei anda dan sebagainya, dia akan menjadi sempurna. Dan rumusan tadi saya dah jelaskan, rumusan itu mesti mencerminkan penegasan anda. Anda tegas balik. Berdasarkan perbincangan yang telah saya lakukan tadi, saya telah memberikan pandangan, saya telah bersetuju dengan apa yang telah ditanya dalam soalan, ataupun saya menyatakan persetujuan saja terhadap persoalan tersebut. Ikutlah macam mana ayat pun, asal anda menyatakan persetujuan dengan menggunakan 4 hujah yang telah saya kemukakan. Dan saya menganggap bahawa hujah-hujah saya tersebut adalah sangat kukuh kerana telah saya jelaskan berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh ahli sejarah. Cara nak sampaikan, kita tegaskan bahawa apa yang kita jelaskan itu memang kukuh, memang ada hujah, memang ada bukti, dan kita percaya memang itulah yang berlaku. Memang kita setuju dan sebagainya. Penegasan itu kena ada. Anda ni selalu buat rumusan, anda cerita balik. Anda tak tegaskan. Anda tak beri pandangan. Kerana apa anda cerita balik? Kerana pada peringkat awal, isi yang anda sentuh itu pun dalam bentuk naratif. Anda nak rumus macam mana? Kalau naratif, anda buat rumusan, dia tak konsisten. Dia tak disampaikan dalam bentuk isi tersebut. Jadi rumusan, pengenalan isi ni, dia kena tally, dia kena konsisten, dia kena fokus. Okey, saya ingat anda faham. Saya dah semakin nak pergi kepada penghujung. Lepas ni saya buka pada soalan kalau nak tanya dalam 10 minit. Kita berhenti lebih awal lah. Dalam 9.45 macam tu kita stop lah. Atau pukul 10 paling lewat pun. Kerana saya agak keletihan juga daripada pagi, petang sampai sekarang ni masih duduk bercakap saja. Macam-macam program pada hari ini yang diadakan khas untuk membantu pelajar. Daripada pelajar master, pelajar first degree, HFF tadi. Kursus falsafah dan sebagainya, semua ada. Okey, baik. Bahagian seterusnya ialah nota kaki. Nota kaki ni sangat penting. Ada pelajar, khususnya pelajar daripada kursus bukan sejarah, yang daftar kursus sejarah sebagai option, elektif ke, atau minor ke, mereka ni tak didedahkan dengan sistem sejarah. Nota kaki. Maka bila mereka masuk, mula-mula mereka buat ialah mereka hantar esei, satu pun nota kaki tak ada. Kalau satu nota kaki tak ada, dia boleh gagal. Dia boleh fail. Tapi pensyarah dia akan bagi D. Dia faham, ini pelajar daripada kursus asing, skul lain, dia akan bagi D. D pun gagal juga sebenarnya. Kenapa tak ada nota kaki? So dalam sebuah esei, nota kaki memang sangat penting. Kenapa penting? Sejarah kalau tak ada nota kaki, dia akan jadi macam cerita anda sajalah, tak boleh dipertahankan. Kaki ni saya dah kata, perlu banyak tadi saya tunjukkan cara tulis nota kaki ada 3, 4 dan sebagainya, menunjukkan anda baca dengan sumber-sumber ini dengan banyaklah. Jadi anda perlu guna peluang untuk menambah nota kaki tersebut. Nampak nota kaki banyak mencerminkan bacaan anda banyak, maka daripada nota kaki inilah anda masukkan dalam bibliografi. Nota kaki mesti masuk dalam bibliografi. Anda kena tengok tally ke tidak. Nota kaki anda ada 3 saja, bibliografi ada 10. Tally ke tidak? Tak tally. Ini menimbulkan masalah pada anda. Baik. Gaya penulisan apa? Selalu dalam sejarah kita akan menggunakan gaya penulisan Chicago. Ada macam-macam jenis. Apa gaya yang anda buat pun, dia mestilah konsisten. Tapi dalam sejarah, anda ambil salah satu cukuplah. Chicago ni boleh digunakan banyak tempat. Untuk anda ni, anda pilih saja Chicago. APA ni, sistem APA ni ialah nota kaki. Dia tak ada, bukan nota kaki, dia nota dalam teks. Dia terus masuk dalam teks. Ini selalu social science menggunakan sistem APA. Sejarah dia selalu menggunakan nota kaki, menggunakan style Chicago, gaya penulisan. So, anda kena susun yang betul. Cara dia ialah anda boleh tengok mana-mana nota kaki yang disediakan dalam internet, dalam tesis dan sebagainya. Mula-mula kena tulis penulis dahulu, kemudian masuk tahun, kemudian tajuk, kalau jurnal,
tajuk kecil, tajuk jena yang descending. Tajuk tulisan tu tak descending kalau jena. Ingat tajuk artikel tak descending, tajuk jena tu yang ascending. Tahun penerbit dan sebagainya lah. Dan seterusnya halaman. Kalau nota kaki ada halaman. Kalau bibliografi tak ada halaman. Ada perbezaan. Dan mesti konsisten. Mesti sistematik. Konsisten. Kalau guna Chicago, Chicago lah. Kalau tahun depan lah. Kalau tahun belakang. Sepanjang tesis, sepanjang esei itu mesti sama. Mesti konsisten. Makna kata kalau betul anda buat betul tu mesti konsisten betul-betul. Kalau salah, semua salah. Dia jadi macam tu. Kena konsisten. Walaupun anda mungkin dah silap buat, misalnya anda letak tahun di tengah, sepatutnya anda tahun di belakang, tapi oleh kerana anda konsisten, daripada awal satu nota kaki yang pertama sampai nota kaki yang 100, semua anda letak tahun di depan, syarat dia mesti di belakang. Ini menunjukkan bahawa anda pegang pada satu sistem. Dia tak salah. Kerana tidak ada satu sistem pun yang boleh dianggap salah betul, dia mesti konsisten saja. Maknanya anda ada ikut satu sistem tahun di depan, maka pensyarah tak akan bantah. Kalau anda misalnya tulis, nanti saya akan terangkan tentang italic dan ibid dan sebagainya. Okey, baik. Tak apa. Nota kaki atau nota hujung? Dua-dua boleh sebenarnya. Tapi dalam esei anda digalakkan tulis nota kaki. Tadi saya tunjuk esei saya tadi, artikel saya tadi, nota hujung. Sebab dalam buku ni selalu kita buat nota hujung. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi selalunya kita buat secara nota kaki. Nota hujung ni sama juga nota kaki, cuma diletak di bahagian hujung saja. Sebanyak mana perlu nota kaki yang macam saya kata tadi, kalau boleh sebanyak mungkin. Dan ingat, nota kaki ni dia ada macam ni. Dia ada rujukan tunggal, maksud dia satu buku saja anda rujuk. Anda guna satu buku saja. Okey. Saya ambil penerbitan saya lain pula. Ada 3 penerbitan kat sini. Ni. Okey. Tengok nota hujung ni. Okey. Adakah tak ada pula? Ini tengah buat lagi, baca kita nota kaki. Ambil nota saya satu lagi. Bab satu lagi. Okey. Kita terkedah ni. Perjanjian bank kod sebagainya. Okey. Oh, ini tak siap lagi. Tak betul juga. Lagi sekali. Cari lagi. Okey. Tak apa, ambil yang ni pula. Okey. Okey, ni nota kaki yang saya tunjukkan tadi. Ini dah disiapkan. Anda tengok nota kaki ni, mana bahagian mana. Okey, tengok yang ni contohnya. Ataupun atas tu boleh juga. L. Robert 1. Muhammad bin Nik Muhammad Saleh 2. Kemudian Rof 3. Ni punya juga. Theo, Britain apa semua ni 1. J. Chandran 2. Kemudian Chaya Chok Chula Siriwang 3. 3 ni yang saya kata apa ni, mana dah tadi ni, selalu hilang. Okay, 3 ni lah saya kata sebagai rujukan yang berkelompok ni. 3 sekali nota kaki. Anda boleh buat ke tidak? Memang anda boleh buat. Tapi anda tak buat kerana anda tak biasa buat. Itu saja jawapan anda. Tanya kenapa anda buat? Saya mana tahu doktor boleh buat macam ni. Kenapa anda perlu tahu? Anda buat sajalah. Kalau anda baca satu buku, anda tulis satu buku, tapi anda baca buku tentang milenial ni, yang kata Datuk On ni melawan milenial ni banyak. Ada 5. Masukkanlah 5. Maka bibliografi anda jadi 5 dah kat situ. Dengan satu nota kaki, nampak tak? Dia menunjukkan bahawa anda betul-betul baca dan menggunakan sumber tersebut. Itu yang pentingnya. Lagi banyak rujukan yang anda gunakan dalam nota kaki tersebut, lagi kuat satu hujah dan pandangan anda tersebut. Tapi mestilah anda gunakan nota kaki itu untuk elemen yang penting saja. Misalnya kita kata, anda nak cerita tentang PKN telah menyerang dan membunuh pegawai British di Sungai Sipu. Anda cerita, pada tahun sekian-sekian, satu gerombolan komunis telah menyerang pejabat polis di Sungai Sipu, membunuh 10 orang pegawai polis di situ. Kenapa yang ni penting nota kaki? Kerana orang tak tahu, betul ke ni? Anda ambil sumbernya daripada mana? Sumber tu penting. Anda ambil daripada mana maklumat ni? Maka anda tulis nota kaki, Azmi Arifin. Kemudian ada lagi tulisan yang kata macam tu juga. Ambil lagi. Ada lagi, ada 10. 10 lah masuk. Boleh tak 10 masuk? Boleh.
Kalau tengok tesis saya, ada satu halaman tu, nota kaki saja, sikit saja. Ayat dan keterangannya, nota kaki tu sampai hampir satu halaman nota kaki. Anda tak perlulah buat macam tu. Saat lagi nota kaki banyak daripada cerita pula, daripada hujah pula. Tak perlu ikut saya macam tu. Tapi biar nota kaki itu menunjukkan bahawa anda betul-betul membaca banyak buku dan betul-betul memberikan bukti hujah yang kuat dengan nota kaki yang terbaik itu. Jadi pensyarah dia tengok nota kaki banyak saja, maka dia akan anggap anda membaca banyak buku dan sudah tentulah ini akan diambil kira dalam pemberian markah. So rujukan tunggal ni satu saja anda guna nota kaki. Azmi Arifin tahun sekian-sekian cukup. Yang satu lagi adalah Azmi Arifin, Ko-Keking, Suntara Linggam, Andaya dan sebagainya. Itu banyak. Itu dimaksudkan kelompok. Baik, boleh juga anda buat keterangan dalam nota kaki. Azmi Arifin menyatakan bahawa pemberontakan komunis yang berlaku pada tahun 1948 sebenarnya bukanlah dilakukan oleh PKM tetapi sengaja diisytiharkan oleh British supaya dapat memberikan satu justifikasi bagi British mengisytiharkan darurat pada tahun tersebut. Lihat Azmi Arifin, darurat dan perang kolonial kajian Malaysia tahun sekian-sekian. Anda terangkan, anda beri keterangan. Dalam aspek yang anda rasa tak boleh nak masuk ke dalam perbincangan, dia jadi pergi pada aspek lain, anda bukan nak cerita hal tu, anda boleh terangkan dalam nota kaki. Maknanya dia tak perlu dalam isi esei kan dia tidak penting, dia hal yang tak bersangkutan ataupun dia tidak menjadi fokus anda, maka anda boleh masukkan keterangan tersebut dalam nota kaki. Dan saya dah kata dah, nota kaki ni kalau nampak tebal, panjang, banyak, dia adalah satu aspek yang baik untuk esei anda. Masukkanlah sekali-sekala. Jangan setiap halaman tu ada satu saja nota kaki. Dan satu penulis saja. Dan tak ada keterangan apa-apa, anda tulis saja. Azmi Arifin, sekian-sekian tahun, halaman. Belik yang tu pula Abdul Rahman, tajuk, penerbit, tempat, tahun, halaman. Setiap halaman macam tu saja, dia akan membosankan. Okey, nota kaki italik ke tidak? Kalau anda tulis ibik ni, anda italik kan, sending, maka sending lah. Dan setiap halaman mesti sending. Jangan sini sending, sana tak sending dan sebagainya. Kena italikkan, maka italikkan semua. Objek boleh guna ke tidak? Objek jangan guna, sekarang orang tak guna objek. Tidak perlu. Ada lagi pelajar guna objek dan sebagainya, dia terpengaruh dengan tulisan yang lama. Objek dah tak digunakan. Ibik saja boleh. Anda juga kalau tak gunakan ibik boleh. Anda boleh ulang balik tulisan yang anda gunakan. Contohnya anda gunakan Azmi Arifin 2019, Nasionalisme Melayu, penerbit dia di Pulau Pinang, penerbit USN, tahun sekian, halaman. Nota kaki satu anda buat macam tu, detail. Nota kaki yang kedua anda masih menggunakan buku saya yang sama, tapi sekarang anda tulis Azmi Arifin. Anda tak masuk dah apa-apa yang lain, anda tulis Nasionalisme Melayu. Cukup. Alamat dan terus halaman. Cukup dah. Penulis, tajuk dan halaman pun dah cukup dah untuk yang kali kedua dan kali ketiga dan seterusnya. Tak payah detail dah. Yang pertama saja perlu detail. Boleh juga tanpa menggunakan ibik. Ibik ni maksudnya anda ulang satu rujukan itu yang di atas. Nombor satu anda guna Azmi, yang kedua anda guna Azmi juga. Tajuk tu kadang-kadang anda boleh guna ibik ataupun anda boleh guna ringkasan seperti yang saya katakan tadi. Ini anda dah sebenarnya tahu sebenarnya, tapi saya jelaskan sekali lagi lah. Okey. Baik, rujukan. Apa beza rujukan dengan bibliografi? Sama saja. Bagaimana menulis rujukan? Saya dah terangkan tadi. Nota kaki tak sama dengan rujukan. Anda kena cek betul-betul apa perbezaan nota kaki dengan rujukan, macam mana nak ditulis. Tapi kalau anda buat nota kaki itu dalam bentuk yang tertentu, anda rasa itu betul, maka anda buat dia dalam bentuk konsisten, sistematik, kekalkan daripada halaman 1 sampai halaman seterusnya, sama saja bentuk dan cara dia. Okey. Apa rujukan yang baik? Ini masalah juga. Anda selalu kadang-kadang rujuk ni anda guna internet. Ada satu soalan ni tanya apa rujukan yang baik, apa rujukan yang tidak baik yang perlu dielakkan. Saya jawab dua sekali. Kalau anda tengok tadi, ni saya bagi contoh ni. Kawan-kawan anda ni jangan pula cerita balik rumah, cerita kat kawan ni. Ni orang Dr. Azmi tunjuk pada semua orang ni. Kesalahan-kesalahan yang anda buat. Anda tengok ni. Contoh. Mana ni dia punya highlight ni. Okey, saya nak highlight ni.
Sejarah awal Selangor. The Patriot. Patriot ini separuh sejarah, separuh ilmiah. Dia bukan ilmiah sangat. Anda tak boleh gunakan. Okey? Tak boleh gunakan. Kemudian diguna apa lagi? Ukbah Iqbal. Anda tengok ni. Nampak macam okey saja. E-book. Bila ada peksa, dia ada tulis sini. Book Rigs. Book Rigs ini sebenarnya buku yang palsu. So, Ukbah ni Profesor Nordi Hussein. Saya pun tak faham kenapa Profesor ni masuk juga dalam ni. Ada mengata-ngata dalam tulisan. Nampak Ukbah? Buku-buku dia ni 7 halaman saja. 10 halaman, 7 halaman. Banyak dia rujuk Ukbah ni. Maka tulisan ni kalau dia sebuah tesis, dia sudah gagal. Kerana dia sebenarnya tak baca pun. Anda tengok ni. Buku dia ni. Tiada halaman. Kenapa tiada halaman? Buku tu tak wujud sebenarnya. Pelajar ni dia tak baca sebenarnya. Buku tersebut. Jangan pula pergi cerita. Kat belakang ni. Tak ada lagi dapat e-book ni. Tak ada halaman. Halaman tak ada. Dan juga Joginder Singh. Tengok Joginder Singh JC ni. History of South Asia. Joginder Singh ni adalah cikgu sekolah. Penerbit Darul Aman pun. Joginder Singh anda tak boleh gunakan rujukan tingkat sekolah. Banyak masalah lah. Kalau anda tengok balik ni, tingkat awal lagi dah. Banyak masalah. Ni tengok sumber internet pun masalah juga. Tak boleh digunakan. Selangor apa semua. Sumber internet yang tertentu yang macam dalam bentuk PDF apa semua boleh tak guna. Tapi apa? Jadi banyak kelemahan-kelemahan yang boleh kita tulisan ni. Kerana bergantung pada sumber-sumber yang agak yang tidak bermutu. Okey. Hilang lagi. Okey. Jadi, rujukan yang baik ialah anda menggunakan buku-buku, artikel, sumber pertama dan sebagainya. Rujuk yang tak baik ialah sumber-sumber dalam website yang tidak boleh disahkan, yang dipetikaikan, sumber-sumber dalam bentuk pengajian, contohnya sejarah Malaysia, pengajian dalam bentuk kenegaraan Malaysia, buku-buku teks, buku-buku rujukan peringkat sekolah menengah, tak boleh digunakan. Dan juga buku-buku yang anda sendiri tak baca sebenarnya. Pelajar tadi dia ambil petik Ukbah tadi. Ukbah sebenarnya tak ada tulisan dia. Dalam internet dia ada sana sini beratus-ratus. Tapi buku tak ada. Jadi dia tulis, dia kata dia baca buku tersebut. Macam mana dia baca? Kalau saya tanya nanti masalah. Anda baca buku ni apa pandangan dia? Maka dia pergi cerita. Pandangan Ukbah kata macam ni. Tak boleh. Kerana anda sebenarnya tak baca. Anda tak boleh tipu. Kerana saya tahu benda ni tak wujud. Book Rigs ini sebenarnya tak wujud. Ini bisnes hanya untuk tunjukkan bahawa anda pernah menulis saja. Tapi bukunya tak ada di mana-mana pun. 7 halaman, 3 halaman pun dah jadi satu buku. Maka beratus buku dia tulis tahun. Kerja tulis buku saja orang ni. Tak makan, tak minum pun. Mana boleh seorang menulis buku beratus-ratus tahun. Itu peliknya. Okay? Sebanyak mana perlu dirujuk, sebanyak mungkin. Nak dapatkan satu jawapan baik, rujuklah sebanyak mungkin. Bibliografi biarlah banyak. Biarlah nampak banyak. Kalau boleh 10 tu, masih anggap sikit. Bubuhlah 20 pun, tapi nota kaki pun nampak 20 juga. Bincang tak banyak, tapi rujukan tu banyak. Dan betul-betul anda ikhlas bahawa anda gunakan, anda baca dan sebagainya. Dia menyokong hujah-hujah anda masukkan dalam nota kaki tu banyak rujukan dan sebagainya. Maka anda akan dihargai dari sudut itu. Orang lihat, dia ni memang baca banyak, memang rajin dan sebagainya. Dia ada gambaran dan imej tersebut. Boleh tengok dari sudut nota kaki dan juga rujukan tersebut. Nota kaki dan rujukan apa kaitannya? Macam saya kata tadilah. Kalau rujukan tu banyak, nota kaki pun akan jadi banyak. Kalau nota kaki banyak, rujukan akan jadi banyak. Kalau nota kaki sikit, rujukan. Dia kena tally macam tu. Tengok essay anda. Kalau tidak, anda menghadapi masalah. Anda akan dilihat sebagai menipu, tak baca tapi anda kata baca dan sebagainya. Kalau anda baca banyak, nota kaki anda banyak, maka rujukan mesti banyaklah kerana anda baca banyak, nota kaki macam-macam. Kecuali anda rujukan sikit, ada 3 saja rujukan, nota kaki ada 300. Apa yang berlaku sebenarnya? Anda rujukan sama tu untuk nota kaki sama saja. Ibi dan satu halaman 10 ibi. Itu masalah juga. Kalau nota kaki sikit, tapi rujukan dia 20, nota kaki ada 3 saja.
Apa yang berlaku? Makna dia, anda tak baca, anda masukkan dalam rujukan tu seolah-olah anda baca, tapi dalam nota kaki anda tak boleh masukkan. Kerana anda tak baca. Dia mesti tally. Kalau banyak-banyaklah. Kalau sikit, anda kena ikhlas sebab tu. Yang tak baca, yang tak rujuk, anda tak masuk nota kaki, janganlah anda nak masukkan dalam rujukan. Nampak sangat anda kelentung. Dan pensyarah ni dia bahasa dengan, dah biasa dengan perkara ni, maka dia akan melihat anda dari sudut yang sangat negatif. Okay? So, dan akhir sekali plagiarism. Plagiarism itu saya sebut tadi lah. Elemen-elemen yang anda tak baca, anda masukkan. Ada pelajar saya yang buat master, dia menghasilkan satu tesis yang sangat baik. Dia lulus. Tiba-tiba soal penilai tu dia tengok yang terakhir. Dah nak keluar dah ni, bilik ni. Dia dah lulus dah. Tengok satu buku yang dia baca, penilai tu tertarik dengan buku tersebut. Kerana tak ada di Malaysia. Maka penilai tu, pensyarah di SM juga, dia tanya, anda baca tak buku ni? Apa jawapan pelajar tersebut? Dia kata, saya tak baca. Dia ikhlas. Saya tak baca, tapi saya baca daripada tulisan orang lain. Pelajar master ni. Dia tak baca buku tersebut, tapi dia baca daripada tulisan orang lain yang ulas tentang buku tersebut. Tiba-tiba dalam nota kaki, dia tulis macam dia baca buku tersebut. Bukan baca daripada buku orang lain. Maka bila dia tanya, dia jawab macam tu, dia mungkin nak mengakulah, nak ikhlaskan diri. Bila dia jawab macam tu. Kalau dia jawab, saya tidak tahu, saya tidak ingat, dia selamat. Dia jawab macam tu, maka dia fail. Fail kerana satu buku saja yang tersilap rujuk. Padahal boleh dibetulkan. Tapi dalam sejarah kadang-kadang sangat strict. Maka akhirnya dia digagalkan. Kena ambil semula. Kena bayar beribu-ribu. Dan kemudian buat disertasi semula. Saya pun dah tak boleh jadi penyelia dia dah. Kena ambil orang lain dan sebagainya. Itu proses yang sangat merugikan. Dan pelajar itu sangat kecewa. Kerana dia plagiat. Ada yang plagiat satu bab. Bukan pelajar saja nak cerita pada anda ni. Profesor pun plagiat juga. Saya pernah menyemak satu buku oleh profesor. Plagiat satu bab. Tapi bukan di SM ni, di luar. Macam tu sekali. Sikap kita terhadap kegiatan plagiat ini memang teruk. Mengganggu kita. Sehingga dah tak mengenal orang dah. Bukan pelajar saja, pensyarah, profesor pun ada juga. Jadi, anda seelok-eloknya mengelakkan. Kenapa? Kerana dia boleh dikesan. Senang saja. Banyak cara nak kesan. Baca ayat pun dah lain macam pun dah tahu dah. Tengok nota kaki tak cukup. Bibliografi banyak pun dah tahu dah. Tengok bahasa pelik sikit dah tahu dah. Kadang-kadang anda tulis tu, cuba cek dalam internet. Jumpa sama saja. Jadi itu adalah satu bentuk plagiat yang bermacam jenis plagiat tu. Yang wujud tetapi dia tidak berbaloi untuk anda lakukan. Kenapa? Saya kata, anda plagiatlah macam mana pun, dia tidak mempengaruhi kepada keputusan anda. Kecuali anda plagiat satu esei yang dapat A, itulah yang macam. Tapi anda jangan lupa bahawa selat pensyarah ni dalam kepala dia, esei-esei yang dia baca tu sama. Kalau anda plagiat seorang satu esei, kemungkinan besar orang lain juga sedang memplagiat esei yang sama. Yang sampai pada anda tersebut. Maka di situlah akan timbul masalah. Sekali anda kena tangkap plagiat. Kalau anda tahun pertama, 3 tahun anda di SM ni, anda akan dilihat sebagai muka plagiat. Tiap-tiap hari. Jumpa pensyarah tu, muka ni dah plagiat. Tahun depan jumpa lagi. Pekerja pun jumpa lagi, inilah plagiatnya. Sampai bila-bila anda akan dikenal sebagai orang plagiat. Itulah yang berlaku pada saya. Yang mana plagiat tu, pensyarah ke apa semua, saya dah ingat sampai sekarang ni. Menyebut-nyebutnya sampai sekarang ni. Jadi anda jangan keliru antara plagiat dengan bukan plagiat. Contohnya anda ambil tulisan orang lain, anda masukkan dalam esei, anda tak letak nota kaki, anda rasa itu bukan plagiat. Itu plagiat juga. Plagiat ni macam-macam jenis. Yang penting sekali ialah anda mesti ikhlas. Kalau anda ambil daripada pandangan orang, mesti letak nota kaki, itu tandanya anda tidak plagiat. Lain daripada itu, anda ambil, anda tak tulis nota kaki, anda tak hargai, anda dengan penuh tipu muslihatnya cuba ambil bahan daripada internet, kemudian cuba manipulate dan sebagainya apa semua, dia adalah satu bentuk plagiat. Tak kira anda buat macam mana pun. Anda tak baca tapi anda masukkan sebagai nota kaki seolah anda baca, ia adalah plagiat. Berbaloi ke tidak plagiat? Sekali lagi saya tanya, tak berbaloi kerana dia tidak mempengaruhi pada markah anda. Sikit atau banyak, dia tidak mempengaruhi.
Kerana yang penting sebenarnya adalah perspektif pandangan anda tu yang nak tanya. Buat apa anda plagiat untuk mengukuhkan pandangan anda? Baca sajalah. Kalau tak boleh baca banyak, baca sikit cukup dah. Lebih baik ikhlas dengan tunjuk anda baca sikit daripada anda seolah-olah baca banyak tapi anda plagiat. Kerana kalau dapat diketahui oleh pensyarah, memang anda akan menghadapi masalah sampai bila-bila dengan pensyarah tersebut. Dan mereka pensyarah ni akan bising, akan cerita pada orang lain. Ini pelajar ini plagiat dan sebagainya. Maka pensyarah lain pun akan berhati-hati dengan anda. Dan ini menjejaskan dari segi kredibiliti anda sampai bila-bila di SM. Jadi ingat itu sajalah untuk malam ni. Walaupun sedikit, saya rasa ia adalah mencukupi untuk menerangkan tentang cara anda menulis esei yang baik. Anda mengelakkan elemen-elemen yang boleh menjejaskan kualiti esei anda tersebut. Okey, saya